Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث Bismillahirrahmanirrahim. Yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthus watakunu al-jibalu kal-'ihni manfush fa'amma man thaqulat mawazinuhu فهو في عيشة راضية فأما من موازينه فأمه هاوية وما هاوية Sadaqallah. Ama adraka ma hiya narun hamiyah. Narun hamiyah. Surah Al-Qari'ah ni maksudnya tentang cerita tentang hari kiamat. Surah Al-Qari'ah bercerita tentang hari kiamat. Semua orang akan mati. Semua orang akan mati. Orang kaya pun mati, orang miskin pun mati, orang sehat pun mati, orang sakit pun mati. Setiap hari kita dengar tentang berita kematian. Okey, sekarang kita berada di alam mana ni? Pasif. Sekarang kita berada di alamnya. Alam apa tadi? Sekarang ni akhir zaman. Alam apa? Alam akhir zaman. Khairin, kita berada alam apa sekarang? Alam dunia. Kita ada 5 alam. Kita ada 5 alam. Alam pertama alam roh. Semua roh dikumpulkan. Semua roh dikumpulkan daripada zaman manusia pertama yang dicipta, Nabi Adam, sampai manusia yang terakhir. Semua roh tu dikumpulkan. Lepas tu Allah kumpul, Allah tanya Muklimah, rasa Muklimah ada cerita dekat sekolah. Betul tak? Allah tanya pada roh ni. Allah tanya, Man ana, siapa aku? Aku cakap, engkau, aku. Ingat tak cerita tu? Siapa ingat? Ingat. Allah tanya siapa aku? Engkau, aku. Alia ingat Lepas tu, Allah bakarkan roh tu. Betul tak? Allah bakar dalam api neraka. Saya ingat lagi cerita ni, Mak. Bila Allah tanya balik, aku, engkau. Dah beberapa tahun dibakar, dia masih degil. Lepas tu Allah laparkan roh tu. Ni dipendekkan cerita Allah laparkan roh tu. Tak sampai sehari pun lapar. Bila Allah tanya siapa aku, siapa engkau, dia cakap aku adalah hamba, engkau adalah Tuhanku. Jadi nafsu ni bila dilaparkan baru dia jadi baik.
Sebab tu bila bulan Ramadan, ramai orang baik. Bila Ramadan orang solat, orang tak mencuri. Sebab Ramadan ni nafsu dilaparkan. Okey, dah settle alam pertama, alam roh. Lepas tu yang kedua, kita masuk dalam perut mak kita. Tu alam apa tu? Tahu tak? Tu alam perut kot. Alam rahim. Alam rahim. Alam rahim. Fairin, Falisha, Anissa, Alia, Humaira, Fatih, Hasif. Okey, itu adalah alam kedua, alam rahim. Semua orang manusia ni duduk dalam alam rahim. Kecil ke besar alam rahim ni? Kecil. Ya, dari perut mak kita kecil je, betul tak? Okey, kita pun rasa kita semua baby dalam perut tu kita rasa selesa, kita tendang-tendang mak kita pusing-pusing dalam perut mak kita. Kita rasa dah selesa sangat dah. Lepas tu kita pun masuk lahir lah, kita pun masuk seterusnya alam yang ketiga, alam dunia. Bila kita masuk alam dunia ni kita menangis, semua baby menangis, betul tak? Bila kita masuk alam dunia ni menangis, semua baby menangis sebab alamak besarnya dunia ni. Dia ingatkan dah selesa dalam perut mak dia. Bila masuk alam ketiga, alam dunia, lagi besar daripada alam rahim tadi. Okey, lepas kita duduk dekat alam dunia ni, lepas tu kita meninggal. Kita masuk alam apa, Alia? Alam keempat, alam apa? Alam barzah. Alam barzah. Dalam kubur tu. Dalam kubur adalah alam barzah. Bila kita masuk alam kubur, besar lagi alam tu daripada alam dunia ni. Hasif, kita ingatkan dunia ni dah besar. Bila kita masuk alam kubur, besar lagi. Kamu jangan tengok kubur tu kecil Bila kita masuk alam kubur tu, alam tu lebih besar daripada dunia ni. Okey, selepas settle kubur, lama masuk kubur, beribu-ribu tahun dalam kubur, sampai hari kiamat, kita dibangkitkan. Barulah kita masuk alam akhirat. Alam akhirat tadi lebih besar daripada alam kubur tadi. Besar tak? Besar. Besar. Bila alam mahsyar, dekat padang mahsyar, bila orang tanya, ya Rasulullah, macam mana alam mahsyar ni? Besar mana padang mahsyar ni? Padang mahsyar ni bila kita tengok, kita tak nampak penghujung dia. Maksudnya jauh sangat. Kita tengok kiri, tengok kanan, tengok belakang, sangat besar ni padang mahsyar. Tadi kita baca surah Al-Qari'ah. Wa amma man khaffat mawazinu fahuwa fi Aishatir radiyah. Fa amma man khaffat mawazinu fa huwa fi Aishatir radiyah. Siapa yang berat, fa amma man thaqulat mawazinu. Siapa yang berat neraca timbangan, maka dia akan masuk ke tempat yang Allah redha. Kat mana, Humaira, tempat yang Allah redha? Syurga. Kita nak masuk syurga. Sebab apa kita nak masuk syurga sangat ni? Sebab kat syurga adalah tempat Allah redha. Wa amma man khaffat. Kalau ringan amalan, tempat dia kat mana? Kalau ringan amalan, kalau ringan neraca timbangan. Hawiyah. Fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Apakah itu hawiyah? Narun. Nar adalah api. Dekat dunia ni kita guna perkataan nar. Nar maksudnya api. Nar di akhirat maksudnya neraka. Semua orang tak nak masuk neraka. Semua orang nak masuk syurga. Siapa yang solat, siapa yang jaga solat, dia akan masuk ke mana? Siapa yang nak masuk syurga kena jaga solat. Kena jaga solat. Kena tidur awal waktu, kena bangun awal untuk solat subuh. Faham? Okey, sadaqallahul azim. Hari ni akhlak, betul tak? Tapi Muallimah nak sebab kita dah banyak kali, alhamdulillah, siapa yang solat subuh, alhamdulillah, sebab dia dah tempah. Siapa yang solat subuh tadi, pagi tadi, dia sudah menempah kunci untuk masuk ke syurga. Siapa yang tak solat subuh, dia tak booking lagi kunci tu. Faham tak ni? Alright. Okay. Untuk subjek akhlak kita dah habis. Akhlak. Muklimah nak ambil subjek tajwid. Boleh tak kamu ambil buku teks tajwid? Ya, kita tukar akhlak kepada tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tajwid
Kan kita masuk tajuk baru hari tu, isti'adzah. Ma makna isti'adzah ya Khairin? Ma makna isti'adzah? Ingat lagi tak? Isti'adzah. Okay, Alisa, apa maksud isti'adzah? Lafaz memohon perlindungan dan naungan Allah daripada Syaitan. Syaitan yang direjam. Yang Maklimah suruh kamu buat nota tu. Salin maksud isti'azah, lafaz isti'azah, maksud basmalah dan lafaz basmalah. Okey, bagus. Alia, apakah lafaz isti'azah? Apakah ataupun sebutkan lafaz isti'azah, Alia? Ingat lagi tak? A'udzubillah. Bagus. Bila sebut lafaz isti'azah ialah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Okey, Humaira, apakah maksud basmalah? Apakah maksud basmalah? Tengok buku teks. Hasif. Tengok buku teks, apakah maksud basmalah, Alia? Apakah maksud basmalah? Okey, Humaira. Saya dah jumpa. Okey, Humaira. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, basmalah tu maksud kalimah perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Fatih, Al-Fatih, apakah lafaz basmalah? Ya. Fatih, apakah lafaz basmalah? Kamu baca Al-Quran, sebelum baca Al-Quran, sebelum baca Al-Fatihah, kita buat apa? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maklimah tak nampak, tak tahu siapa bercakap, Hasif ke, Fatih ke. Lepas tu kena on camera Fatih ke cakap tu, apakah lafaz basmalah? Sebutkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Nak dengar cerita tak? Nak. Okey, cerita dia. Oh, watch Al-Quran. Bukan watch Al-Quran ni apa hari tu? Salman Al-Farisi. Alright, okay, tak apa. Ni cerita tentang basmalah ni. Ada seorang isteri tu, seorang isteri ni, dia selalu sebut bismillah. Dia nak ambil barang, dia sebut bismillah. Dia nak makan memang, nak makan, sebut bismillah. Nak buat apa-apa kerja rumah, dia sebut bismillah. Apa-apa sahaja dia nak buat, masuk rumah bismillah. Masuk bilik bismillah, nak masak bismillah. Semua bismillah. Sampailah suatu hari, suami dia cakap, kamu ni tak habis-habis dengan bismillah. Sikit-sikit bismillah. Ni isteri dia cakap tak dah bismillah. Isteri dia teruskan baca bismillahirrahmanirrahim. Buat apa-apa bismillah. Dipendekkan cerita. Satu hari suami dia ambil isteri dia punya rantai. Isteri dia simpan rantai dalam almari dalam bilik. Suami dia ambil rantai tu, suami dia sorokkan rantai isteri dia. Lepas tu suami dia tanya pada isteri dia, kat mana rantai kamu? Kat mana rantai kamu? Cuba bawa datang kat sini. Lepas tu isteri dia tak tahu yang suami dia sorokkan rantai tu. Isteri dia pun pergi dalam bilik. Dia ambil dah, dia buka atau tempat simpanan barang kemas dia tu, bila dia ambil, dia sebut bismillah. Allah letakkan semula rantai tu dalam almari tu. Jadi bila dia ambil rantai tu, kan dia sebut bismillah tadi, dia ambil, dia buka bismillah, dia ambil, pun tunjuk pada suami dia. Lepas tu suami dia terkejut. Sedangkan tadi kan suami dia sorokkan rantai tu tempat lain. Kenapa isteri dia dapat jumpa balik rantai ni? Suami tanya, kamu ambil kat mana rantai ni? Isteri cakap, dekat dalam almari lah. Suami dia kata, sebenarnya saya dah sorokkan rantai tu tempat lain. Kenapa rantai tu ada dalam almari tu? Okay, jadi terkejutlah suami tadi. Jadi isteri dia cakap, ini adalah keberkatan
bismillah. Barakah. Berkat dia sebut bismillah, Allah gantikan barang yang suami dia sorok tu. Jadi walaupun kita tak nampak pahala, kita tak nampak keberkatan sebenarnya, kalau kamu melazimi bismillah, nak masuk rumah bismillah, dia nak pakai baju bismillah, nak tanggalkan baju bismillah, siapa yang selalu sebut bismillah, dia dapat barakah, dia dapat keberkatan. Muklimah tak nampak Falisha, muklimah tak nampak Fatih, tak nampak Hasif. Dengar sini, siapa yang tanggalkan baju bila dia baca basmalah, jin tak akan nampak aurat dia. Jin, syaitan tak nampak aurat dia. Tapi kalau kamu tanggalkan baju, kamu tak sebut bismillah, siapa yang tengok? Siapa yang tengok aurat kita? Na'udzubillah. Jangan kita jaga aurat kita. Lebih-lebih perempuan. Perempuan dengar sini. Yang lelaki pun kena jaga aurat. Selain manusia. Kita tak nak orang tengok aurat kita. Kita pun tak nak jin tengok aurat kita. Jadi bila kamu tanggalkan baju, kamu sebut bismillah. Bila kita pakai baju, kita sebut bismillah. Boleh? Bismillah maksudnya dengan nama Allah yang maha pemurah, lagi maha mengasihani, maha penyayang. Okey, makan. Kalau orang makan tanpa bismillah, Alia, makan tanpa bismillah, dia makan dengan siapa? Syaitan. Syaitan teman dia. Syaitan makan sekali, na'udzubillah. Jadi tapi bila orang tu makan, dia baca bismillah, dia selamatlah. Syaitan dia tak kongsilah makanan dengan syaitan. Okey, selepas makan kena ucap apa? Selepas makan kena ucap Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, tengok buku teks ke surat kan. Erti isti'azah maksud dia apa tadi? Lafaz memohon perlindungan dan naungan Allah daripada memohon perlindungan dan naungan Allah daripada syaitan yang dilaknat. Okey, dengar sini, kamu dah buat nota ni. Kamu dah buat erti isti'azah lafaz. Ini maksud erti isti'azah. Bila maklimah tanya lafaz isti'azah maksudnya ucapan. Ucapan isti'azah tu apa? A'udzubillah. Ataupun lafaz yang lain kita boleh baca a'udzubillahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Okey. Hasif, Fatihah, semua orang tengok sini. Cara bacaan isti'azah dan basmalah. Cara bacaan isti'azah dan basmalah ada 4 cara. Ada 4 cara. Yang pertama tengok yang pertama dengan sini berhenti pada isti'azah dan basmalah. Faham tak? Berhenti yang dia ada 4 cara. Yang pertama berhenti pada isti'azah dan basmalah. Maksudnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Limah nak seorang-seorang baca maksudnya apa? Isti'azah berhenti, basmalah berhenti. Faham tak? Okey, seorang-seorang. Hasif, Ahmad Hasif Khair. Maklimah nak baca cara yang pertama, iaitu berhenti pada isti'azah dan berhenti pada basmalah. Okey, Hasif. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Cukup. Okey, Alia, sila bacakan cara pertama isti'azah. Alia, berhenti pada isti'azah dan berhenti pada basmalah. Alia, berhenti pada isti'azah dan berhenti pada basmalah. Macam mana nak baca? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berhenti, lepas tu ambil nafas baru. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Anissa. Berhenti pada Tak baca tu je. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca contoh dia je. A'udzubillah dulu. Baca cara yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lepas tu bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, itu cara yang pertama Humaira. Contohnya baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Faham maksud dia baca isti'azah, lepas tu berhenti, baca basmalah. Yang qul huwallahu ahad tu tak ya? Tak ya, tu awal surah, Ni berhenti pada isti'azah dan basmalah. Okey, Khairin. Bismillah pula. Alhamdulillah. Faham? Itu adalah cara yang pertama, maksudnya berhenti pada isti'azah dan berhenti pada basmalah. Okey, kita tengok cara yang kedua pula. Surat 23 juga. Okey, cara yang kedua berhenti, baca berhenti. Berhenti pada isti'azah dan menyambung basmalah dengan awal surah. Sorry, Muklimah perasan dia termasuk tadi awal surah tadi. Jadi tadi yang pertama berhenti, isti'azah berhenti, basmalah berhenti dan awal surah. Macam masih baca tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berhenti. Kita ambil nafas baru. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Lepas tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Okey. Semua tu berhenti dan berhenti. Tengok cara yang kedua. Berhenti pada isti'azah. Okey. Bila kita tengok tolak ni. Tolak tu maksudnya stop. Tolak tu maksudnya berhenti. Tambah tu maksudnya sambung. Okey, tengok berhenti pada isti'azah dan menyambung basmalah dengan awal surah. Okey, dengar Muklimah baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berhenti. Okey, lepas tu ambil nafas baru. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Okay, faham? Alia, sila baca cara yang kedua. Berhenti pada isti'azah, lepas tu menyambung basmalah dan awal surah. Okey, Alia. Jangan berhenti, sambung basmalah dan awal surah. Dengar Muklimah baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Okey, faham tak? Bismillahirrahmanirrahim. Qul hu. Cara yang kedua, berhenti pada isti'azah, menyambung basmalah dan awal surah. Belakang bismillah tu Bismillahirrahmanirrahim. Betul tak Alia? Baris belakang mim, baris bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Mikul. Faham? Menyambung. Barulah habis nafas. Menyambung basmalah dan awal surah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Okey, Alia silakan. Macam ni, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, lepas berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad. Siapa nak cuba? Siapa nak try? Okey. Humaira. Bagus, sambung macam tu. Okey, Khairin. Sila baca cara yang kedua. Tak sambung pun. Dia kena sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Semula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.
Kena nafas tu kena panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Okay, baru lepas nafas. Okey. Anissa, sila baca cara kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bagus. Falisha, Halimah tak nampak Falisha. Falisha, sila bacakan cara kedua. Falisha, Halimah tak dengar suara. Okey, tengok cara ketiga. Menyambung isti'adzah dengan basmalah sahaja. Menyambung isti'adzah dan basmalah sahaja. Tengok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, berhenti. Qul huwallahu ahad. Okey, siapa nak cuba? Cara yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Qul huwallahu ahad. Okey, senang je. Jadi cara yang ketiga, menyambung isti'adzah dan basmalah. Menyambung isti'adzah dan basmalah. Alia, dengar sini. Cara yang ketiga, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Okey, Khairin. Khairin, sila baca cara yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar yang lain boleh tutup suara ya. Yang lain boleh tutup suara. Tak dengar. Khairin semula, Khairin. Khairin semula. Okey, bagus. Maksudnya a'udzubillah tu dia sambung dengan basmalah. Okey, barulah sebut Qul huwallahu ahad. Okey, Alia, sila baca cara ketiga. Sambung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Belakang dia kan mim baris bawah. Bis sambung semula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Lepas tu barulah baca Qul huwallahu ahad. Okey, faham Okey, faham tak semua? Kita masuk cara keempat. Tengok. Okey, baca menyambung ketiga-tiga sekali basmalah dan awal surah. Okey, menyambung ketiga-tiganya sekali, iaitu isti'adzah, basmalah dan awal surah. Okay, nampak tak ditambah-tambah? Jadi sambung semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Faham? Okey, dengar sini. Tarik nafas dulu, baru baca. Jangan baca Alhamdulillah macam tu, Khairin. Tarik dulu barulah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Okey, siapa nak cuba? Cara keempat. Okey, Humaira, silakan. Yang lain tutup suara dulu. Okey, Humaira. Fadhali. Tarik nafas, sebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu ahad. Bagus. Okey. Siapa nak cuba lagi? Tarik nafas. Khairin. Yang lain tutup suara. Khairin, tarik nafas baru sebut.
Tarik nafas, jangan lepas. Jangan lepas. Tarik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bagus. Cuma ada terputus sikit tadi. Dia kena tarik nafas. Sebut terus. Alhamdulillah. Okey. Siapa nak cuba? Anissa. Okey, bismillah. Alhamdulillah. Tarik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Okey, bagus. Siapa lagi nak cuba? Alia. Siapa saya tu? Alia. Okey, Alia. Okey, bismillah. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Malimah tak dengar apa sambung? Alia. Kena sambung. Mimi belakang tu kena sambung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul. Macam tu Alia kena sambung yang belakang. Cuba lagi sekali. Tak nampak Alia. Nampak separuh je. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu ahad. Okey, dengar sini Alia. Tu Alia berhenti tu. Alia, perasan tak? Huruf belakang kita kena sambung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alia dan semua orang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Fahim tum? Kena sambung. Okey, cuba semua orang baca cara yang pertama. Berhenti pada isti'adzah, basmalah dan awal surah. Okey, cuba baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, bagus. Maksudnya berhenti Berhenti pada isti'adzah, berhenti pada basmalah dan berhenti pada awal surah. Okey, cara yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad. Okey, bagus. Cara yang kedua berhenti pada isti'adzah dan menyambung bacaan basmalah dan awal surah. Okey, cara yang ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Cara yang ketiga dia sambung, betul tak Humairah? Cara ketiga dia menyambung isti'adzah dan awal surah. Betul Kairin? Okey, jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, berhenti. Qul huwallahu ahad. Okey, cara keempat tarik nafas sikit. Okey, cara keempat. Okey, bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, faham? Senang saja. Jadi basmalah ni ada empat cara bacaan. Okey, kita buat quiz sikit. Tiba-tiba muncul lah awak ni. Okey, apa lafaz basmalah?
Lafaz basmalah ialah Bismillahirrahmanirrahim. Okay, betul tak? Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Okay, betul. Okay, next. Erti basmalah ialah apa? Dengan nama Allah Maha Penyayang. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Betul. Apakah surah di dalam Al-Quran yang tidak dimulakan dengan basmalah? Okay, dalam Al-Quran ada 114 surah. Ada satu surah yang tak ada bismillah, basmalah. Apa surah tu? Nama apa surah tu? Siapa tahu? Betul, surah At-Taubah. Surah At-Taubah. Dia terus bara'atun minallah. Okay. Apakah hukum membaca basmalah di awal surah Al-Fatihah? Wajib, sunat, makruh. Wajib. Okey, jawapan dia wajib. Okey, dalam solat siapa yang tak baca bismillah ketika dia baca Al-Fatihah, solat dia tak sah sebab bismillah termasuk dalam Al-Fatihah. Apakah hukum membaca basmalah di awal surah selain surah Al-Fatihah? Selain surah Al-Fatihah, apakah hukum dia? Khairin, makruh. Apakah hukum membaca basmalah di awal surah selain surah Al-Fatihah? Sunat, makruh ke wajib? Wajib. Sunat ni sunat. Okey, okey, dengar sini Wajib maksud dia wajib, dengar sini. Wajib maksud dia buat dapat pahala, tinggal berdosa. Wajib maksudnya buat dapat pahala, tinggal berdosa. Contoh solat, puasa, okey kan? Sunat pula buat dapat pahala, tinggal tak dapat dosa. Sunat buat dapat pahala, tinggal tak berdosa. Okey, makruh pula buat tak dapat pahala, tinggal dapat pahala. Makruh buat tak dapat pahala, tinggal dapat pahala. Faham tak? Okey, jadi apakah hukum membaca basmalah di awal surah selain surah Al-Fatihah? Sunat. Okey, sunat. Apakah hukum membaca basmalah di awal surah At-Taubah? Apakah hukum membaca basmalah di awal surah yang tadi, surah At-Taubah tadi, bara'atun minallah? Kalau dibaca juga? Tidak harus. Tidak harus. Kita hendaklah membaca basmalah di setiap perbuatan yang baik kecuali meniru dalam pemeriksaan. Ke ada orang meniru dia pun baca bismillah, nak tiru ni. Okey, kalau perbuatan yang maksiat ataupun perbuatan jahat kita tak boleh baca basmalah. Takkan nak mencuri baca bismillah? Tak boleh Cara bacaan yang dilarang menyambung. Maklim baca satu-satu Yang pertama, menyambung akhir surah pertama dengan basmalah dan awal surah. Kita kamu tengok ada tak yang kamu baca tadi tu? Yang pertama, menyambung akhir surah pertama dengan basmalah dan awal surah pertama. Yang kedua, menyambung basmalah dengan awal surah kedua. Yang ketiga, menyambung akhir surah pertama dengan basmalah. Jawapan dia? Cara bacaan yang dilarang, yang tak boleh menyambung akhir surah pertama dengan basmalah. Contoh, kamu baca apa? Contoh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillah. Okey, akhir surah dengan basmalah tak boleh. Cara bacaan yang dilarang.
Sebab tadi akhir surah kamu baca, lepas tu kamu berhenti dengan basmalah. Tak boleh lah sebab kalau kita berhenti dekat bismillah je. Kalau nak sambung bacaan boleh. Okey, berapakah cara membaca lafaz isti'azah dengan basmalah di awal surah? Kita baca berapa cara tadi? 2 je ke? Berapa cara kita baca tadi? 2 cara? Berapa cara Humairah? 4 cara bacaan tadi. Berhenti pada semua tempat. Berhenti pada isti'azah. Okey, ada 4 cara. 4 cara ni Muklimah nak kamu tulis nota nanti. 4 cara bacaan isti'azah, basmalah dan awal surah. Alright. Apakah maksud sunat muakkad? Sunat muakkad ni maksudnya sunat yang digalakkan. Sunat muakkad ni maksudnya sunat yang digalakkan. Okey, dah habis. Okey, sebelum kita berhenti kita buat makhraj huruf. Ada 5 makhraj huruf. Yang nombor 1 makhraj huruf apa? Kat sini atas lidah tu. Makhraj Jauh. Jauh. Al-jauh. Lepas tu al-halq. Al-halq. Nombor 2 dekat hujung, dekat halkum tu, dekat bawah tu. Al-halq. Memang asal macam saya. Okey. Nombor 3. Nombor 3. Al-lisan. Al-lisan. Lidah lisan tu maksudnya lidah. Lisan maksudnya lidah. Okey, yang keempat. 2 bibir. Asyafatan. 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 2 bibir. Asyafatan. Lepas tu al-khayshu. Okey, hidung maksudnya al-khayshum. Lubang hidung pun maksud dia al-khayshum. Okey, selesai pelajaran kita untuk hari ini. Yes. Untuk latihan kamu, sila tulis nota 4 kaedah yang kita sebut tadi tu. Isti'azah, basmalah dan awal surah. Ada 4 cara bacaan isti'azah, basmalah dan awal surah. Okey, kita tutup kelas kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum semua. Okay, Assalamualaikum. Bye. Salam.